أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia kasih kepada mana-mana hamba, alamatnya ialah Allah Ta'ala akan bagi kepada hamba itu nikmat kefahaman agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muawiyah Ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Ta'ala ingin memberi kepadanya kebaikannya sangat besar, alamatnya ialah yufaqihu fid din. Allah akan bagi kepada orang tu kefahaman yang dalam perkara agama. Jadi kefahaman yang mendalam ataupun faqih merupakan satu nikmat ataupun satu alamat yang besar. Allah nak bagi kebaikan kepada seseorang hamba. Jadi kefahaman agama sebenarnya berasas kepada 3 perkara. Pertama, memahami tentang tuntutan Allah Ta'ala pada mentauhidkannya. Yang kedua, memahami tentang syariat, peraturan ataupun cara hidup di antara hamba dengan Allah dan di antara hamba dengan hamba, iaitu menepati syariat Allah. Dan yang ketiga, alamat kefahaman ni sentiasa bersiap sedia untuk menghadap Allah dan sentiasa memikiri akan natijah di akhirat nanti apabila dia melakukan sesuatu amalan ataupun dia meninggalkan sesuatu arahan. Ini alamat orang tu faham agama. Jadi perkara seperti inilah perlu kita usaha dan perlu kita fikir supaya kesempurnaan pada perkara ini ada pada kita. Satunya memang ada sikit sebanyak. Satu lagi, kesempurnaan. Jadi tentang Allah Ta'ala iaitu tentang mentauhidkannya. Umumnya masyarakat di dunia ni menerima Allah ada dan menerima Allah berkuasa. Tuhan yang satu tu umumnya manusia boleh menerima atau ramai yang menerima, tapi yang tidak ada pada mereka ialah ketauhidan. Ketauhidan maknanya keesaan pada sifat Allah. Jadi perkara keesaan inilah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran kerana tajuk ketuhanan yang sebenar ialah dapat mengesakan Allah, yang kita guna dalam bahasa Arab tauhid. Dalam bahasa Melayu menjadikan Allah dia sahaja memiliki sifat yang sempurna di segi kuasanya, di segi ilmunya. Tidak dikongsi sifat-sifat ini oleh yang lain. Jadi perkara keesaan ini Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Dan syaitan yang merupakan musuh manusia cuba berusaha supaya tidak ada satu orang pun manusia ini mentauhidkan Allah. Dia akan cuba ganggu, dia akan cuba usaha supaya tajuk keesaan ini tidak boleh diterima oleh manusia dalam arti kata yang sebenar. Ada saja
kefahaman-kefahaman yang dibisikkan oleh syaitan yang menyebabkan tentang tauhid ini hancur. Itu kerja musuh kita, musuh manusia, itu syaitan. Jadi Allah Ta'ala jelaskan perkara ini dalam Al-Quran berbagai-bagai tempat, kurang lebih 100 kalimah, iaitu kalimah tentang syirik, tentang perkara yang boleh merosakkan tauhid. Itu diceritakan oleh Allah dalam uslub atau dalam susunan kalimah-kalimah yang berbeza-beza. Jadi perlu kita usaha ialah tentang ketauhidan ini wajib kita usaha dapat menerima dan juga memahaminya dengan betul dan meyakini Allah Maha Esa. Apabila seseorang itu ada apa saja masalah, berdepan dengan apa-apa saja ujian, tak boleh ada padanya pergantungan kepada selain pada Allah. Lebih-lebih lagi pergantungan kepada bukan asbab zahir bukan asbab zahir. Jadi seseorang tu kadang-kadang dia kata dia beriman kepada Allah, apabila ada ujian mari gangguan. Apabila asbab zahir ni tak dapat memenuhi atau dapat menyelesaikan masalah, ketika itulah syaitan akan bawa fikiran dia kepada ma fawqal asbab, luar biasa. Contohnya katalah orang tu sakit, asbab biasa ialah cari ubat, jumpa doktor dan berikhtiar melalui pantang larang, berikhtiar melalui makan ubat-ubatan dan mendengar nasihat dan sebagainya. Setelah dibuat ikhtiar yang dia mampu mengikut cara-cara asbab biasa, masih lagi tak berhasil, maka ketika itulah akidah dia akan diuji oleh Allah. Maka adalah syaitan akan menghasut, akan mendorongkan orang seumpama syaitan untuk memberi tawaran kepada orang tu, orang bermasalah tu, dengan tawaran-tawaran yang boleh merosakkan akidah. Contohnya bawa kepada bomoh, bawa kepada cara-cara yang menyebabkan seorang itu kufur kepada Allah. Jadi kalau seseorang yang tidak ada asas akidah daripada wahyu dengan kuat, sungguh-sungguh, dengan cara ni lah mereka tergelincir. Walhal keadaan masa sakit ni dia mengakibatkan mati. Dekat nak mati tu dia akidah dia jadi rosak. Walhal apa yang dia usaha dan ikhtiar itu tidak membuahkan apa-apa hasil, akhirnya mati juga. Di sini kita tengok satu orang pelajar agama yang memiliki ilmu. Dia sakit. Jadi kita pergi ziarah dia, kita ajar beberapa ikhtiar, di antaranya baca-bacaan. Tapi bila kita tanya maklumat keluarga dia sudah sakit 2 tahun. Dan keluarga dia kata habis bomoh dah pergi. Walhal dia ustaz. Jadi macam mana? Macam mana kita nak usaha supaya perkara ni dapat selamat? Kita tak tanya lebih, cuma kita dengar daripada maklumat keluarga dia telah jumpa berbagai-bagai bomoh. Walhal dia mengajar Al-Quran, tapi tidak pernah mengaji darah tafsir. Bukhari Muslim belajar dengan jayanya, mana dalam peperiksaan dapat keputusan yang sangat baik, dan dia mengajar. Lebih-lebih dia hafiz Al-Quran. Yang menyedihkan kita, sebelum tu dah ramai bomoh dia pergi. Mungkin sebab keluarga dia bawa pergi, kerana klinik biasa tak dapat kesan. Jadi kita pergi jumpa dia,
dia pun rasa, dia kata saya habis ikhtiar. Kita balik tak lama dia meninggal. Jadi apabila dia meninggal, kita tanya kawan kita yang sangat rapat, kawan kita pun ustaz juga, dia kata rupanya dia kanser kanser dalam satu dalaman dia tu ada masalah tu. Dia tahu pun masa dekat nak mati. Mana dia, kalau kita kira, patutnya dia sudah tahu perkara ni. Inilah masalah akidah. Harap-harap Allah SWT maafkan. Harap-harap apa yang berlaku itu bukan daripada kehendak dia. Orang sakit ini, dia tidak bersedia nak lawan sesiapa yang tolong dia, bantu dia. Dia tak mampu sebab sakit. Tapi kita sepatutnya tak berlaku begitu. Akhirnya dia meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah ni perkara penting. Dia sebelum diuji, manusia rasa dia sudah siap bersedia. Sedangkan bila diuji, barulah dia tahu. Kadang-kadang dia pun tak tahu bahawasanya akidah yang dia miliki sudah dikira sangat bahaya. Mana-mana perkara dalam rukun iman yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, lemah saja mana-mana di antara rukun iman, situlah syaitan akan tumpu untuk merosakkannya. Jadi cuba kita fikir, kalau Allah Ta'ala turunkan beribu-ribu ayat untuk memberitahu tentang rukun iman, maknanya di situ ada kepentingan. Kadang-kadang kita bahas sifat Allah, sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil, dan kita boleh jaga diri kita tentang tauhid, tapi tentang Rasul kita tak bagi perhatian, tentang malaikat kita tak bagi perhatian. Ramai mana manusia berbohong, dia duduk dengan satu amalan, dia dengar suatu bisikan, dia perasan datang kepadanya tu malaikat, dan dia berbohong kepada orang lain, dia kata Jibril beritahu pada saya begitu begini. Itu satu bohongan yang besar, bohong pula agama, dan perkara itu bersangkutan dengan akidah. Sebab percaya kepada malaikat, akidah. Allah beritahu dalam Al-Quran, malaikat tidak akan turun dengan sebab siapa-siapa, dia hanya diarahkan oleh Allah. Itu akidah kita. Dan malaikat makhluk yang patuh setia, dia tak akan buat kecuali apa yang diarah. Perkara ini Allah jelaskan. Jadi kalau dia main-main, dia mainan perasaan dia ataupun apa pun, itu sudah dikira perkara yang boleh mengganggu dan menggugatkan akidah tentang malaikat. Dia tak tahu sebab dia tak usaha nak dapat tahu perkara tu, sebahagian daripada akidah rukun iman ataupun takdir. Takdir pun boleh jadi lemah dalam perkara takdir. Manusia akan jadi putus asa, gantung di. Apa makna gantung? Maknanya dia tak nampak Allah, dia akan buat sendiri. Sebab perkara yang bersangkut dengan takdir ni adalah putus asa. Takdir menyelamatkan seorang itu daripada putus asa. Sebab itulah apabila diberitahu kepada Nabi Yaqub tentang putus asa ni, tidak ada sifat putus asa kecuali orang kafir. Jadi seseorang tu apabila pergantungan dia tidak lagi kepada Allah dan tidak lagi pada takdir, akhirnya dia bunuh diri. Jadi bunuh diri dengan putus asa tu dekat-dekat. Bunuh diri itu perbuatan, akidahnya putus asa. Kalaulah sekiranya pembunuhan berlaku dengan sebab putus asa yang menyebabkan rosaknya akidah takdir, kufur. Itulah kufur. Tapi kita tidak tahu orang tu macam mana. Cuma berlakunya perkara putus asa tadi menyebabkan manusia boleh jadi gila, manusia boleh jadi bunuh diri dan sebagainya. Dan semua tu berpunca daripada kepercayaan takdir. Sebab takdir apabila ada pada seorang tu, dia tidak akan
Dia tidak akan hilang ketakutan kepada Allah. Itu tidak akan. Apa pun amalan yang dia buat, dia tetap takut pada Allah. Kenapa? Kerana takdir. Kerana ada takdir, dia takut pada Allah. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, baik Abu Bakar, baik Umar, di antara kepercayaan disebut pada takdir, mereka semua menangis. Walhal amalan-amalan yang mereka buat, sahabat-sahabat lain tak mampu. Nisbah pada ittiba' Nabi, ikut Nabi, nisbah pada pengorbanan untuk agama Islam, nisbah pada berbagai-bagai perjuangan dia hadir, nisbah pada kehidupan yang sangat susah yang dia lalui. Sahabat-sahabat lain tak mampu untuk mengikuti jejak langkah Abu Bakar dengan Umar. Tapi dalam masa yang sama, takut dia kepada Allah. Apabila dia sujud kepada Allah, bila dia sembahyang kepada Allah Ta'ala, dia menangis seperti kanak-kanak menangis. Ini semua percayaan takdir. Sebab takdir seseorang tu siapa pun tak tahu. Dan takdir juga menyebabkan satu orang tu tidak ada putus asa. Sebab kita tak mati lagi. Kehidupan kita sebenarnya bukan dunia. Dunia adalah satu tempat yang kita sedang berjalan untuk meninggalkannya. Kita nak pergi tempat lain. Jadi dalam masa kita duduk untuk tinggalkannya, apa-apa pun boleh berlaku dan kita bersedia menghadapinya. Asalnya kita berada dalam keadaan kita patut usaha supaya kita disambut oleh Allah Ta'ala atau para malaikat untuk dihantar ke syurga. Bukan di sini. Jadi apa-apa yang berlaku di sini, ini dunia. Siapa pun tak boleh kata saya memiliki segala-gala. Sedangkan umurnya sendiri dia tidak ada kuasa untuk memiliki. Apatah lagi perkara lain. Umur yang sentiasa berada pada badannya bukan kuasa dia, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang percaya kepada takdir, dia tidak akan putus asa dan dia akan sentiasa takut pada Allah. Bainal khauf wal raja. Seseorang tu di antara dia takut dan dia memiliki harapan yang tinggi dalam taat dia kepada Allah Ta'ala. Ini rukun iman. Inilah kesempurnaan yang patut ada pada diri kita sebelum menghadap Allah. Yang kedua, syariat. Syariat juga Allah Ta'ala jelaskan secara terperinci melalui sabdaan Nabi SAW. Kalaulah bilangan hadis yang kita tengok, asas dasarnya lebih kurang 4,000 ataupun kepada 12,000 hadis, itu sabdaan-sabdaan Nabi sebenarnya untuk memastikan perbuatan satu orang hamba itu tepat. Kalau seseorang itu tidak mendekati hadis-hadis Nabi, dia buat agama ataupun dia menghayati agama cara dia, ala dia. Kalau cara dia, siapa jamin? Yang ada jaminan hanya cara Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katalah kepada mereka, sekiranya kamu jenis manusia yang ada sifat cinta kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, kasih sungguh kepada Allah, beritahu pada mereka, fattabi'uni, kamu semua wahai umat ikut aku. Sini muqaddar jumlah, in tattabi'uni yuhibbukumullah, sekiranya kamu mampu ikut aku, dapat ikut aku, yuhibbukumullah, Allah kasih pada kamu. Jadi kalau dakwaan kamu cinta kepada Allah, janganlah cinta itu sebelah pihak, sebelah sana tidak sahut. Percintaan mesti daripada dua pihak. Betul tak? Perempuan ni dengan lelaki ni, lelaki ni memang dia cinta gila-gila, tapi perempuan tak sahut pun, tak jadi apa-apa. Akhirnya dengan orang lain juga kahwin. Seperti guru kami, Dr. Habibullah Mukhtar, mudir madrasah kami, kata dia dalam perkara cinta ni, manusia kadang-kadang dia berkhayal sahaja. Berkali-kali dia dalam kelas, dalam masa mengajar Bukhari, boleh jadi perasaan dia, wallahualam, kita pun ketika dia beritahu semacam ustaz ni nak bagi kepada pelajar, sedar cinta sebelah pihak ni tak akan berhasil. Dalam bahasa Urdu dia kata, seseorang tu bercinta,
Jadi चंद खतूत हैं, चंद तस्वीरें हैं, और आखिर में ये सामान निकला dalam bahasa Urdu. Dia mengajar beberapa hari, seminggu atau seminggu lebih, adalah perkara ini hingga kita hafal perkara itu. Jadi bercinta janganlah hanya berlaku khayalan sebelah pihak, sebelah sana tidak menyambut. Seperti satu orang bercinta, dia kata chan khutut hai, ada beberapa keping surat cinta dalam lacinya, kononnya dia telah bercinta dengan satu orang. Or chan taswiri hai, dan ada beberapa keping gambar orang-orang yang dia bercinta. Akhirnya, tapi akhir masa mati, ye saman nikla. Akhirnya hanya tinggal surat cinta, gambar-gambar perempuan yang dicintai. Perkahwinan tidak berlaku. Dia kata, oleh kerana itu, dalam ngaji hadis Bukhari, dia kata, oleh kerana itu, kita jangan bercinta khayalan yang pihak sana tidak menyahutnya. Oleh kerana itu, ayat ni Allah beritahu, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu menaruh cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, janganlah cinta itu khayalan sebelah pihak, akhirnya kosong. Maka fattabi'uni, beritahu pada mereka jelas-jelas, ikut aku, ikut Nabi. In tattabi'uni, sini jumlah muqaddarah, sebab fattabi'uni arahan, kamu semua ikut aku, kata kepada umat kamu, kamu semua kena ikut aku. In tattabi'uni, sekiranya kamu dapat mengikutiku, yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, ini ayat Quran. Allah cinta pada kamu. Mana boleh ikut aku tu berarti ada sahutan sebelah sana, kamu ni dicintai. Nampak tak? Jangan khayalan. Khayalan adalah mainan syaitan. Pastikan sebelah sana tu menyahut, ada sambutan cinta kamu, dan dia juga mencintainya. Alamatnya ikut Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, kita mendekati hadis-hadis Nabi, sebenarnya kita nak tahu secara jelas apa yang Nabi sabdakan, supaya kita buat itu daripada sumber yang sahih, sehingga kita boleh menghayatinya dengan baik. Kita boleh bezakan di antara amalan Nabi, amalan sahabat Nabi, dan amalan siapa-siapa yang lain yang bukan daripada nas ataupun daripada bukti yang sahih tentang agama. Dan apabila kita buat, kita boleh ajar balik pada orang lain dengan penuh yakin. Kita ajar seseorang itu satu perkara, dan kita akan kata padanya, inilah apa yang diamalkan oleh Nabi, ataupun inilah apa yang disabdakan oleh Nabi, ataupun ini apa yang telah dijelaskan oleh Nabi daripada riwayat sahih sekian. Dan Allah alhamdulillah jaga perkara itu, seperti mana dia jaga Al-Qurannya, hadis-hadis Nabi kita SAW juga dijaga oleh Allah, supaya menjadi bukti dan hujah manusia-manusia yang tak boleh mengikuti, bukan kerana hujah ini tiada, hujah ini ada. Perkara-perkara ini disimpan, dijaga dengan baik sehingga akhirnya nanti. Dan apabila kita mendapati itu amalan Nabi kita, sama ada kita mampu buat atau kita tak mampu buat, tapi suatu keyakinan kena ada pada hati kita, ini amalan Nabiku. Di sinilah suatu hubungan cinta dan kasih sayang. Sekiranya aku boleh buktikan, boleh melakukannya, bermakna sebelah sana ada hubungan. Jadi kita kena faham gitu. Dan dengan sendirinya amalan-amalan lain daripada Nabi menjadi perkara yang kita sangat benci. Amalan-amalan yang dijadikan saingan kepada amalan Nabi adalah perkara yang sangat kita benci, kerana mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi dalam hati kita ini suatu peluang untuk dia bertolak ansur. Jangan. Apabila bukan amalan Nabi, jangan ada bertolak ansur. Ini bukan cara Nabiku, bahkan ini adalah saingan untuk untuk menyaingi amalan Nabiku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena rasa suatu perkara yang sangat
bahaya dan wajib dibenci. Wajib dibenci. Jadi kita jangan ingat boleh buat amalan bid'ah yang banyak-banyak itu akan disambut oleh Nabi. Tidak. Bahkan dihalau oleh Nabi. Yang dia sambut hanya yang mengikutinya sahaja. Dalilnya para sahabat radhiyallahu anhu. Dalilnya para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kadang-kadang seseorang tu dia diingat luaran tadi sudah boleh mencukupi untuk menyelamatkannya. Luaran tidak, dalaman yang penting. Seperti Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Anaknya minta supaya jubah Nabi diguna untuk kafan. Dan dia minta supaya Nabi sembahyang jenazahnya. Nabi buat semua. Nabi sembahyang jenazahnya, Nabi kafan dengan jubah Nabi. Dan ada lagi beberapa perkara yang Nabi buat secara bentuk yang paling istimewa, tapi itu semua luaran. Adakah boleh mengubah nasib? Barang-barang berkat ini ada pada badan jenazah ni? Satu pun tidak ada. Tetap dia masuk neraka, fid darkil asfali minan nar, dasar neraka dan kekal dalam neraka. Perkara luaran Nabi tidak boleh membantu siapa-siapa. Apabila dalaman rosak, apa pun tak boleh membantu. Itu yang berlaku pada zaman Nabi kita SAW. Nabi buat seolahnya segala-gala. Pada segi zahir macam Nabi nak cover dia, nak tutup dia daripada kesalahan, daripada pihak Nabi, tapi daripada pihak dia sendiri tidak. Seperti juga Abu Talib. Abu Talib menjadi penaung kasih kepada Nabi kita sehingga tak rela Nabi diapa-apakan oleh bangsa Quraisy. Dia sanggup mempertahankan Nabi dengan berbagai-bagai cara. Tapi itu luaran. Keimanan tidak. Dia tidak pun merasa Nabi itu adalah Rasul Allah. Bahkan dia adalah suatu orang daripada kalangan anak saudara. Jadi segala bantuan Abu Talib yang dia buat selama itu tidak membuahkan apa-apa hasil. Bahkan Abu Talib adalah satu orang yang akan berada dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Jadi bantuan luaran tidak memberi apa-apa. Jadi kalau kita tengok kepada jasanya kepada Nabi, kita tengok amalan Nabi yang buat kepada munafik ini semua luaran. Sedangkan apa yang Allah perhatikan ialah dalaman masing-masing. Dalaman masing-masing. Sehingga satu orang tu dia syahid. Nabi bawa jenazah dia masuk. Dan Nabi kata, wahai Allah, aku bersaksi yang meninggal ini di depan kau. Dia telah buat satu jasa yang besar. Walhal orang yang mati syahid tadi orang biasa. Orang biasa. Jadi oleh kerana itulah dalam perkara risalah ataupun kerasulan Nabi Muhammad ataupun syariat ini perlu kita dekati hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, perlu kita tengok kehidupan para sahabat yang merupakan sahabat setia Nabi yang dipilih, yang dikasihi sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan mereka semua ni neraca pada perkara ittiba' untuk kita ikuti. Dan yang ketiga, alamat suatu orang itu memahami secara mendalam agama, fikir akhirat. Fikir akhirat adalah satu-satunya perkara yang boleh melembutkan seseorang tu. Sebab itulah apabila kita tengok tentang perkara mengenai taat kepada Allah, tentang perkara mengenai ikut sunnah Rasulullah, Allah Ta'ala datangkan dengan kepercayaan akhirat. Karena kepercayaan akhirat adalah satu kepercayaan apabila ada dalam diri seorang tu, ia adalah satu kekuatan yang boleh memudahkan dia mengikuti perintah Allah dan mengikuti jejak langkah Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisah dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah memberi suatu sifat keistimewaan yang sangat hebat kepada para anbiya.
inna akhlasnahum, kami telah memberi kepada mereka sifat yang paling istimewa. Mereka ni siapa? Mereka ni dalam ayat adalah para anbiya. Sangat istimewa berbanding dengan umat. Apa dia? Iaitu zikrad dar, sentiasa ingat akhirat. Jadi ingat akhirat benda tak nampak, dia benda dalaman, tapi dialah penyebab bagi ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Kalau dunia ganti tempat tu, orang tu akan jadi munafik. Tempat yang sepatutnya ingat akhirat tu diganti dengan dunia semata-mata, untuk bersenang lenang, untuk berada dalam masyarakat dalam kedudukan yang baik di sisi masyarakat. Fikir akhirat hilang. Orang tu walaupun dia dapat buat amal ataupun nampak dia berbakti dan berjasa, sebenarnya dia orang munafik. Dan inilah gangguan besar di kalangan orang munafik zaman Nabi. Dia berada dengan Nabi, gurunya Nabi sendiri, sembahyang pula di Raudah yang merupakan rebutan bagi orang beribadat. Dalam Raudah sembahyang dia, gurunya Nabi, dan dia dengar wahyu ni daripada lidah Nabi sendiri, tiada perantara. Kalau kita katalah panas-panas lagi wahyu turun, dia dah dengar. Dan dia tengok ahli syurga lain-lain pun, para sahabat semua ahli syurga, walaupun cara hidup sikit sebanyak berbeza. Orang ni perniagaan, orang ni peladangan, pekerja koli sebagainya, itu cara hidup biasa, tapi semua tu ada ahli syurga. Dengan duduk di kalangan majoriti masyarakat ahli syurga pun tak boleh mengubahkan dia sebagai orang mukmin kerana cinta dunia. Menghalang besar. Sebab tu kita fikirlah, masyarakat hari ini telah begitu sekali mengiklankan bahawasanya mereka tu cinta Nabi, tapi tidak mereka fikir banyak mana pelanggaran yang dia telah lakukan tentang amalan Nabi. Ata'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, adakah kamu durhaka kepada Allah dalam masa yang sama kamu zahirkan cinta kepadanya? Ini perkara mustahil, tak boleh berhimpun. Durhaka dengan cinta ni tak boleh berhimpun. In kana hubbuka sadiqan la ata'tah, sekiranya cinta kamu itu memang jujur dan benar, kamu pasti akan mentaati. Sebab undang-undang percintaan, innal muhibba liman yuhibbu muti', sesungguhnya kekasih dengan orang yang dia kasihi patuh setia. Jadi di sini durhaka, di sini laungan cinta, itu perkara mustahil. Seolah kamu nak himpunkan dhab di tengah padang pasir dengan hud di tengah laut. Ia perkara yang berlainan. Biar awak dhab ni duduk tengah padang pasir, hud ikan ni tengah-tengah laut, dia tak boleh himpun, dia tak boleh duduk sekali. Jadi penderakaan dan laungan cinta dia tak boleh duduk sekali. Oleh kerana itulah dalam perkara ni, perkara yang kita boleh usahakan, semua ni kita boleh usahakan, dan semua ni diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Jadi oleh kerana itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita juga salah seorang yang dipilih daripada ramai orang untuk mendekati Allah dan Rasul, yakni mendekati kitabnya dan mendekati hadisnya, supaya kita juga di antara orang yang digolong oleh Allah Ta'ala yang memahami agama. Seperti mana hadis, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah Ta'ala inginkan kepada orang itu kebaikan yang besar. Kebaikan besar ni kebaikan yang akan diperolehi di dunia ini lagi, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Kebaikan iaitu kepuasan hidup sebagai hamba yang taat semasa dunia, dan hamba yang akan diberi kenikmatan yang tidak boleh difikir dan digambarkan di syurga nanti. Itulah kebaikan besar. Orang tu Allah akan bagi kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Jadi insya-Allah dengan cara ini, atau dengan alamat-alamat yang kita dengar tadi, kalau kita dapat usahakan,
Ini insya-Allah perkara ini akan mudah kita perolehi. Jadi fikir akhirat itulah sebenar-benarnya. Orang buat amal sembahyang dengan ada fikir akhirat, sedikit pun padu berbanding dengan amal-amal yang dibuat dengan fikir dunia. Fikir dunia. Jadi perkara ini boleh diusahakan. Oleh kerana itulah Nabi kita SAW setiap kali sembahyang yang dia nyaringkan suara, apa yang Nabi baca? Surah mufassal, surah-surah yang pendek-pendek yang memberitahu akhirat, supaya setiap kali sembahyang mereka, para sahabat, dengar sendiri daripada Nabi ayat-ayat yang Nabi baca mengenai akhirat. Sebagai contoh, sabbihi dengan hal ata, surah Ala dengan surah Ghasyiyah. Jadi kedua-dua surah ini adalah tentang akhirat. Tauhid pun ada, tapi tentang akhirat. Jadi surah-surah mufassal adalah surah pendek yang Nabi kerap baca dalam sembahyang jahriyah, sembahyang yang Nabi nyaringkan suara, supaya para sahabat sentiasa dengar akhirat daripada lidah Nabi. Hari Jumaat pun sama, hari raya pun sama. So, surah yang dipilih oleh Nabi kita SAW adalah surah-surah akhirat. Dan di segi logik pun surah-surah ni pendek-pendek. Budak-budak boleh hafal. Masa kecil-kecil lagi mereka ni boleh hafal ayat-ayat atau surah-surah pendek untuk jadikan pedoman hidup mereka. Dan kita orang tua pun sama. Nak hafal Baqarah 200 lebih bukan mudah. Tapi hafal surah pendek-pendek ni dalam tangan, maknanya boleh hafal. Dan jadikan surah-surah pendek bacaan-bacaan dalam tahajud dan sembahyang sunat kita. Jadi apabila kita baca perkara ni dengan menghayati dan mentadabbur akan mana-mananya, sedikit sebanyak akan beri kepada kita tentang sifat fikir akhirat. Jadi insya-Allah kita cuba sisa-sisa hidup kita yang masih berbaki ini kita tingkatkan, adakan sedikit kemajuan. Makin hampir kita untuk bertemu dengan Allah, makin kita maju tentang rohani kita, jiwa kita. Jadi insya-Allah daripada tazkirah sikit ini akan memberi kepada kita faedah untuk kita sama-sama menghayatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma syrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilaina al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma ij'alna minar rasyidin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.